Assalamualaikum kepada semua pendengar cerita seram. Kisah ini dikirimkan oleh Ila, bukan nama sebenar. Menurut Ila, ceritanya seperti saya dan suami baru mendirikan rumah tangga pada Mei 2013. Selepas berkahwin, kami bercadang untuk menyewa rumah. Niat di hati supaya mahu berdikari dan tidak mahu menyusahkan ibu bapa yang selama membesarkan kami. Tanpa berfikir panjang, suami terus mendapatkan bantuan rakan sekerja untuk mencari rumah sewa. Akhirnya, kami telah pun mendapat rumah sewa, iaitu sebuah rumah pangsa tingkat 4. Ada 2 bilik dalam satu rumah yang terletak di Tanjung Tokong, Pulau Pinang. Apabila telah menghubungi tuan rumah, kami terus membuat pembayaran pendahuluan. Tuan rumah tersebut tinggal di Kuala Lumpur dan dia menggunakan rakannya sebagai urusan sewa rumah kami. Semasa dalam perbualan itu, tuan rumah ada memaklumkan bahawa sebelum kami tinggal di sini, sepasang suami isteri bekerja sebagai jururawat manakala si suami berkhidmat sebagai tentera telah menyewa di rumah ini dalam masa yang singkat, iaitu selama 3 bulan sahaja. Dia juga ada memberitahu rumah itu sudah mempunyai beberapa barangan keperluan seperti set meja makan, sofa kecil, mesin pembasuh pakaian dan rangka katil. Sungguh pun begitu, kami bersetuju dan mendapatkan kunci rumah daripada rakan suami. Kisahnya bermula pada hari pertama kami melawat dan memasuki rumah itu. Alangkah terkejutnya apabila kami memasuki ruang tamu berkenaan, rumah tersebut amatlah kotor, hapak dan kelihatan bersawang seperti telah lama ditinggalkan. Tapi kata tuan rumah, pasangan tersebut baru seminggu saja berpindah. Sungguh aneh dan pelik. Tanpa berfikir negatif, saya dan suami memulakan rutin mengemas rumah. Dimulakan dengan bahagian dapur dan seterusnya ruang tamu. Selesai saja di ruang tamu, saya memasuki ruang bilik utama di mana mempunyai rangka katil dan almari pakaian. Saya mula menyapu sawang di bawah katil berkenaan. Tiba-tiba, sedang saya menyapu di bawah katil, secara tidak sengaja, saya terasa seperti tertarik sesuatu. Dan alangkah terkejutnya saya menjumpai sebuah kotak kayu bersaiz sederhana kecil. Tanpa pengetahuan suami, saya telah membuka kotak kayu itu dan mendapati terdapat 5 naskah buku surah Yasin dan seikat bunjut kain kecil kuning bersama buku Yasin. Secara tidak sengaja, saya telah mengubah kotak kayu berkenaan dengan niat kitab suci perlu disimpan di tempat yang rapi. Saya telah meletakkannya di atas almari di mana tempat asal di bawah rangka katil tadi. Kejadian pertama mula mengesuai kami di malam pertama kami tinggal di rumah itu. 3 jam menunjukkan 10 malam, kami berdua melelapkan mata di ruang tamu. Sahaja memandangkan kami belum lagi mempunyai barangan perabot yang lengkap. Sedang kami nyenyak tidur, kedengaran bunyi kaca jatuh berderai. Lantas suami bangun dan membuka pintu setelampu. Alangkah terkejutnya saya dan suami. Kaca yang jatuh itu merupakan cermin kecil yang terletak di dinding dapur. Dan yang anehnya, cermin kaca itu hanya terbelah 2 di tengah dan bukan berkecai seperti sangkaan kami. Persoalannya di sini, cermin itu telah pun dilekatkan sebaik mungkin. Bagaimana boleh jatuh? Jatuh dalam keadaan terbelah 2. Adakah ini satu amaran untuk kami? Kejadian kedua berlaku selepas 2 minggu kejadian cermin pecah, di mana usai solat isyak, kami melelapkan mata sehingga satu masa, jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Sedang saya tidur membelakangi suami, saya mengiring ke arah meja makan. Tiba-tiba saya terpandang suami sedang duduk di kerusi tersebut sambil memandang tepat ke arah saya. Tanpa membuka lampu, saya pun bertanya kepada dia, suami saya itu, "Abang buat apa tak lena lagi? Minum air ke?" Tanya saya yang sedang lali sambil buka mata yang masih berat. Selepas tanya, suami saya hanya mendiamkan diri. Lalu saya pusing seiring ke langkah ke arah suami, tempat tidur suami, dan alangkah terkejutnya saya yang suami sedang nyenyak tidur di ulik mimpi. Dengan 1001 soalan di dalam kepala saya, terus menangis sambil menekuk bantal di muka.
Tiba-tiba suami terjaga. Kenapa nangis tengah malam ni? Saya hanya mendiamkan diri sehingga subuh. Siapakah yang saya renung di malam itu? Kejadian terakhir sepanjang kami tinggal di situ apabila suatu pagi kami sedang bersarapan, tiba-tiba kami didatangi makcik dalam lingkungan 60-an dari jiran tingkat bawah iaitu tingkat 1 yang sedang bad mood dan meluru datang ke arah rumah kami. Kata makcik tu, "Ni hampa tak ada kerja ke malam-malam duk tolak kabinet bising-bising kat rumah ni? Kami duk bawah hampa ni ganggu tahu tak?" Marah makcik tu kepada kami dan suami isteri. "Bila kami tolak kabinet makcik, kami pun baru balik kerja ni pagi ni," balas suami. Kami pun hairan juga di mana datangnya bunyi kabinet-kabinet itu. Selepas kejadian itu, saya dan suami menjadi pendiam dan jarang bergaul walaupun dengan ibu bapa. Kemungkinan dari kejadian pelik yang sering berlaku. "Mak rasalah hampa ni ada benda tak kena ni. Hampa ni tengah duduk kat dalam rumah yang panas," cakap mak kami. Kami masih tak faham. Selang sebulan kami menyewa di sana, ibu bapa saya tak pernah datang ke rumah sewa saya. Ibu saya mengesyaki saya dan suami ada sesuatu. Ibu saya bercadang supaya menyuruh saya dan suami untuk berhenti menyewa dan keluar dari rumah berkenaan. Saya dan suami sekalipun tidak pernah bercerita masalah kami. Cuma mungkin naluri ibu itu kuat, menyatakan ada sesuatu yang terjadi. Disebabkan rumah yang kami sewa itu, setelah selesai pindah keluar rumah, ibu mula menyoal kami segalanya dan kami menceritakan satu persatu hal yang terjadi. Ibu memberitahu kami bahawa rumah yang kami diami tersebut sebenarnya dijaga oleh penjaga tuan rumah berkenaan, berkemungkinan hantu raya. Oleh yang demikian, penjaga itu berani menyerupai suami saya. Selepas menyerupai suami, penjaga itu membuat selerak di dalam rumah sebelum orang lain menyewa. Sebab itu, semasa pertama kali kami memasuki rumah tersebut, kami berasa seperti ramai yang menghuni rumah itu. Tambahan pula, semasa hendak mengemas rumah, saya telah mengubah kedudukan kotak kayu tersebut. Kemungkinan kotak kayu itu telah dipagar sebelumnya. Apabila tempat asal penjaga tersebut diubah, maka amaran-amaran yang tidak diikini itulah berlaku. Amaran pertama, penjaga itu sudah memecahkan cermin. Kedua, menyerupai suami. Dan yang ketiga, membuat gangguan jiran seperti buat bising walhal kami keluar bekerja. Nasihat ibu saya, jangan pernah sesekali mengubah kedudukan benda pelik dan aneh seperti kejadian kotak kayu, dan jangan diami rumah yang telah siap barang perabot.